أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaih, iaitu mengenai muka surat 4 tu Ammal ilmu seatas tu dah. Ammal ilmu fahuwa ma'rifatu darari az-zunubi wa kauniha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub. Jadi sebelum ni Imam Ghazali kata dalam hal yang berkaitan dengan taubat ni, maka kena ada 3 perkara. Ada bahagian ilmu, ada bahagian amal, ada bahagian ilmu, ada bahagian hal, ada bahagian amal dia. 3 bahagian. Barulah sesuatu itu dikira memenuhi kehendaknya. Jadi kata Syamrul Somad, jadi Syamrul Somad ni dia menukilkan ataupun menyebut balik apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab beliau, antaranya Ihya dan sebagainya lah. Jadi yang pertama ni katanya bahagian ilmu ni, arti kalam tadi tu, maka adapun ilmu itu, bahagian ilmu itu, iaitu mengenal akan mudarat segala dosa itu. Maksudnya kita tahu dosa-dosa itu apa benda kemudaratan dia itu. Mudarat dia itu terutamanya dari segi balasan lah yang akan diperolehi oleh orang yang melakukannya. Jadi kita kena tahu perbuatan ini apa benda balasan dia. Jadi mengenali, tahu dan kenal kemudaratan sesuatu dosa itu, sama ada kemudaratan dunia ke atau kemudaratan akhirat ke, kita tahu benda itu adalah perkara yang pertama berkaitan dengan ilmu. Jadi kita sedia maklumlah kemudaratan sesuatu dosa ni dia ada di dunia, berlaku di dunia, berlaku juga di akhirat. Kalau di akhirat, iaitu balasan seksa yang dijanjikan Allah, yang diancamkan Allah kepada orang yang melakukan kesalahan lah. Dan itu disebut di dalam dalil-dalil, ada yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis dan sebagainya, yakni dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ni ada balasan dia. Setengah tu dinyatakan bentuk balasan-balasan itu. Jadi kita kena tahu balasan-balasan terhadap sesuatu perbuatan salah dan dosa itu. Baik, demikian juga setiap dosa ni dia ada balasan dia di dunia ini. Kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran,
yang menyebut tentang musibah, bala bencana yang menimpa manusia ni, hampir keseluruhannya itu, boleh dikatakan keseluruhannya itu dikaitkan dengan balasan, sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, akibat buruk, sebagai akibat buruk daripada perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Tengoklah, apa-apa saja musibah yang ditimpakan itu selalunya dikaitkan di hujung ayat tu dengan sebab apa yang telah diusahakan oleh manusia, yakni dengan sebab perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi kemudaratan sesuatu dosa itu ada bahagian dunia dia, ada bahagian akhirat dia. Bahagian dunia yakni segala macam musibah lah, sebagai balasan terhadap perbuatan buruk yang manusia buat ni. Kemudian kemudaratan di akhirat, iaitu balasan seksa yang diancamkan Allah terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jadi bahagian pertama ni kita kena tahu benda tu. Berarti kena belajar lah. Kena belajar, kena dengar dan sebagainya. Cara mengaji ni pula macam-macam. Lebih-lebih lagi zaman hari ni banyak kemudahan-kemudahan. Zaman dulu mungkin susah nak pergi jumpa tok guru pun payah, kadang-kadang nak beli kitab pun payah. Zaman sekarang dipermudahkan sesuai dengan keadaan kita hari ni lah. Jadi pengajian ni pelbagai cara. Cuma kita kena ingat satu hadis Nabi lah. Jangan sampai kita ni tak masuk dalam bahagian. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Nabi bagi 5 kategori. Hendaklah kau jadi orang alim, maksudnya tahu, orang yang memiliki ilmu yang bukan saja untuk kegunaan sendiri tapi juga boleh ajar kepada orang lain. Tapi tak ramai lah orang yang dapat setangga ni. Kalau tak boleh tangga ni muta'alim, orang yang belajar. Belajar ni maksudnya ngaji berdepan, ngaji molek, menadah dan sebagainya. Tapi tak semua orang juga yang ada masa yang cukup, keadaan yang sesuai nak pergi mengaji. Ada orang kadang-kadang kesibukan mencari keperluan hidup dia tu, kadang-kadang tak nak pergi mengaji. Urusan-urusan lain tak sedar nak selesai, jadi masa tu kurang. Mungkin tak nak mengaji sepenuhnya. Ada pilihan lain, mustami'an. Mustami'an ni dengar ni macam mengaji juga. Tapi taklah secara berdepan, yang merujuk kepada kitab ke apa ke, tak gitu. Tapi dia dengar, dapat ilmu juga. Itu salah satu cara. Mustami'an. Kemudian kalau anda kata 3 ni pun tak dah juga, mungkin kerana banyak hal-hal lain lah, dan sebagainya. Nabi kata paling tidak pun biar ada keinginan, kemahuan. Muhibban, maksudnya orang yang suka, orang yang ada kehendak, kemahuan untuk belajar ilmu, dan dia suka kepada alim ulama, dia suka kepada ilmu dan sebagainya. Dia ada kesukaan tu, muhibban, kasih kepada ilmu, dia ada nak. Cuma mungkin kerana terhalang tadilah, kerana masalah-masalah tertentu tak dapat nak memenuhi kehendak tu, tapi dia ada hasrat, ada kemahuan. Mungkin keadaan dia macam tu. Kita jangan ukur orang ikut baju kita. Ukur orang baju orang lah. Keadaan orang berbagai-bagai, bermacam-macam. Jadi mungkin ada orang yang mungkin dia terpaksa menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi keperluan hidup dia je. Kerja semata-mata nak tanggung nafkah dia je. Dan kerja dia pula mungkin siang malam. Nak kata apa? Nafkah tu kewajipan hidup dia kena tanggung keluarga dia, anak bini dia. Jadi nak suruh ngaji kita macam kita ni, oh Masya Allah. Kena tengok keadaan orang lah, macam-macam. Tapi dia carilah ruang-ruang yang dia boleh mengaji tu. Paling tidak dia pergi bertanya atas apa-apa muskil, nak mengaji tak dang, nak dengar pun tak dang. Dia pergi tanyalah ke mana-mana pun secara mudah atas isu-isu tertentu yang dia tak nak faham tu. Mungkin ruang dia boleh situ je. Nak cari masa untuk pergi nadah tak ada, nak pergi dengar pun tak ada mana. Dia selesailah apa-apa yang muskil, dia pergi tanya atas perkara-perkara yang menjadi keperluan dia tu. Ataupun tengoklah macam-macam cara perkara lain lagi. Tapi paling tidak dia ada kemahuan. Dia ada kemahuan, keinginan, kesukaan untuk belajar kalau ada ruang. Nabi kata setakat tu. Nabi kata fala takun khamisan. Jangan duduk yang kelima. Maksudnya tak masuk belah keempat tu.
Alim pun tak, ngaji pun tak, mendengar pun tak, suka ke ilmu pun tak juga. Jangan. Jadi balik kepada persoalan ni, iaitu Nabi kata kata Syekh Abdul Somad ni, dalam hal pertama berkaitan dengan taubat ni, dia kena tahu tentang kemudaratan dosa. Dia kena belajarlah tentang hal-hal yang berkaitan dengan mudaratnya dosa tu. Baik. Dan keadaan dosa itu mendendeng yang ia antara hamba Allah dan antara tiap-tiap kekasihnya. Demikian juga dia kena tahu bahawa dosa ni bukan saja mendatangkan mudarat dunia dan akhirat, tetapi juga menjadi sebab manusia ni jauh daripada Allah, terdendeng. Menjadi sebab seseorang tu terdendeng dari Allah ni, maksudnya semakin jauh lah. Maksud semakin jauh tu, yakni keyakinannya kau lemah, dorongan amal solehnya kau lemah, tu tanda kau jauh. Kau jauh lah tu. Semangat beragamanya kau lemah, makrifat dia jadi kau tak berapa jelas, tak jelira molek macam-macam lah. Itu alamat semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, fa iza wajada hadhihi al-ma'rifah sara minha halun fil qalbi wa huwa ta'allumu bi khawfi fawatil mahbub wa huwa an-nadamu bi istilaihi mawaridat taubati wa talafi ma madha. Artinya, maka apabila diperoleh akan pengenal ini, maksudnya dia telah berhasil nak mendapatkan ilmu tentang perkara tadi tu, tentang kemudaratan dosa, dan dosa ni menjauhkan seseorang dari Allah. Dia ada dah pengetahuan tentang perkara itu tu. Nescaya jadi daripadanya itu hal dalam hati. Dia akan menghasilkan sesuatu yang dinamakan hal. Hal ni keadaan hati kita. Keadaan itu merasa kesedaran. Hal ni dia luah. Apa saja gerak yang timbul dalam hati itu, gerak perasaan yang timbul dalam hati, dia dinamakan hal. Kalau satu, kalau banyak, orang panggil ahwal. Jadi dalam istilah ahli tasawuf ni, dia guna perkataan al-ahwal, ahwal dan maqamat. Jadi salah satunya tentang taubat ni ada hal dia, iaitu bila manusia tahu, dia tahu tentang kesalahan dan dosa ni akibatnya buruk di akhirat nanti, dia kena balas dan dia tak mampu nak tanggung lagi seksa yang berat. Jadi pengetahuan ni beserta dengan renungan ini, dia akan membuahkan hal. Kadang-kadang pengetahuan saja kadang-kadang tak padang juga. Maka disuruh supaya pengetahuan itu direnungi. Merenungi, mengingati benda itu dipanggil muhasabah. Muhasabah. Renung, fikir balik, tengok kesalahan-kesalahan yang pernah buat, apa akibat dia lagi. Dia akan membuahkan perkara yang kedua yang dinamakan hal. Yang ini satu perasaan yang timbul dalam hati, hasil daripada pengetahuan dan renungan terhadap perkara itu tu. Ada orang bila dia ada ilmu tentang perkara itu, sudah cukup menimbulkan hal. Ada orang bergantung kepada diri masing-masing lah. Kita ni tak sama dari segi kerah pedal. Kerah pedal ni tak sama. Ada orang hati lembut, ada orang hati kerah, macam-macam biasa. Tapi kena cari jalan lah, kena usaha supaya mencapai maksud-maksud ni. Ada orang didengar hadis, dibaca kitab tentang dosa-dosa dan akibatnya tu, cukup untuk menimbulkan perasaan tadi tu. Itu mungkin baik untuk dia lembut, orang yang lembut sikit hati. Kita kadang-kadang baca tak jadi kakak, tahu tapi tak jadi kakak sekarang. Tak jadi. Jadi dia kena cari kaedah-kaedah lain untuk menimbulkan hal ini. Sebab tu kaedah-kaedah yang lain ni, iaitu dalam bentuk amalan lah, dalam bentuk renungan dan sebagainya. Sebab tu Masruq, seorang tabi'in yang terkenal, dikata apa? Merujuk kepada kaedah dan caranya. Maksudnya kita tahu kadang-kadang pengetahuan kita tu kadang tak cukup, tak gegih kata orang nak menimbulkan hal dalam hati. Maka dia kena praktis, dia kena amalkan amalan, antaranya muhasabah tadi tu. Dan kata Masruq, amalan-amalan gini ni bukanlah reka orang terkemudian ni. Sebenarnya sudah menjadi perkara yang lumrah dibuat oleh orang dahulu kali lagi.
Maka antara dalilnya hak kita nak rojak tentang perkara ni, apa yang diriwayatkan daripada Masruq ni, kata-kata dia tu, apa dia kata, hakikum bil mar'i an yakuna lahu majalis yazkuru fiha zunubah wa yastaghfirullah minha. Sangat patut, sangat perlu seseorang tu dia ada waktu-waktu tertentu, masa-masa tertentu, yang mana pada masa tu dia mengingati dosa-dosa dan kesalahan dia. Dia ingat balik kekurangan, kesalahan, apa-apa yang telah dibuat tu dia renung balik. Benda macam ni sekarang orang panggil dalam istilah tasawuf panggil muhasabah. Dia duduk, dia mikir, dia renung ingat balik kesalahan dia, apa yang dia buat, balasannya guana, dan dia mampu ke nak hadapi tanggungan tadi tu. Dia kena memikir. Itu muhasabah, merenungi. Renung. Lalu dia kata hakikum bil mar'i an yakuna lahu majaz yazkuru fiha dzunubah. Dia mengingat dosa-dosanya, fa yastaghfirullah minha. Kesan dia tu dia akan menimbulkan hal tadi tu mengakibatkan dia beristighfar, mohon ampunan Allah. Jadi dia fa yastaghfirullah tadi tu, dia beristighfar tu hasil daripada renungan yang membuahkan perasaan hal tadi tu, sedar hati. Beristighfarlah dia. Ini yang disebut oleh Masruq. Hal di dalam hati, dan iaitu sakit di dalam hati, yakni rasa keperitan dalam hati lah, rasa kesedihan dan sebagainya, dengan takut luput kekasihnya. Yakni ada perasaan takut apa? Takut kita ni semakin jauh daripada Allah. Itu masuk luput daripada kekasih, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perasaan kebimbangan, hati aku ni kau jauh daripada Allah, kau jauh. Jadi ada perasaan takut bahawa dia ni akan jadi kau jauh daripada Allah. Maka perasaan itulah yang akan membuahkan apa jadi yang berkenaan hal tadi tu. Dan iaitu menyesal akan yang demikian itu. Jadi ia membuahkan apa yang disebut sebagai menyesal, iaitu yang disebut dalam istilah Arab an-nadam. Nadam ni penyesalan. Sebenarnya hak itulah hak paling penting sekali dalam perkara yang berkaitan dengan taubat ni. Inti dia tu, sehingga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam menyebut tentang syarat taubat dia sebut je, iaitu an-nadam, menyesal. Tapi sebenarnya dia berkait lagi benda lain lah. Al-Ghazali menyebut banyaklah syarat-syaratnya, 3-4 tu, seperti yang sedia maklum yang kita akan tengok nanti. Tapi Al-Imam Asy-Sya'rani disebut dia sebut tu sebenarnya bukan menafikan hak lain, tapi dia agak menunggu daripada penyesalan itulah dia akan membuahkan hak lain-lain tu. Itu menurut pandangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jangan kata tidak betul pula, dia kata gitu tu ada alasan dia lah, dan ada maksud yang nak sampaikan. Menyesal akan yang demikian itu, jadi ia taubat daripada dosa. Penyesalan itulah yang akan menjadi sebab yang mendorong dia, orang berkenaan ni, untuk bertaubat daripada dosa. Jadi penyesalan itulah inti dia. Tapi mari dari mana? Daripada mengetahui kemudaratan dosa tadi tu, kesan-kesan buruk daripada dosa tu, pengetahuan itu dan renungan terhadapnya, ingatan terhadapnya, dia akan membuah penyesalan. Penyesalan inilah yang akan mendorong kepada taubat. Dan mendatangkan ia akan barang yang telah lalu. Yakni bila mendorong dia bukan saja untuk bertaubat, tapi untuk nak cover balik kekurangan yang lepas-lepas tu. Kalau dia ada tinggal kewajipan tu, dia qada balik. Kalau ada apa-apa yang kurang lepas-lepas tu, dia settle balik, dia sempurnakan. Itu maksud. Daripada fardu yang ditinggalkan itu, kewajipan-kewajipan yang telah ditinggalkan, cuba untuk ditunaikan balik. Dan meninggalkan ia akan segala maksiat yang jadi dengan dia dosa pada ketika itu. Demikian juga perasaan menyesal itulah yang mendorong dia untuk meninggalkan dosa yang dia taubat daripadanya tu. Akibat menyesal tu, perbuatan buruk yang telah dibuat tu dia tinggal, tidak akan ulang lagi dah. Apa-apa yang kekurangan kewajipan yang tertinggal sebelum tu, dia cover balik, dia ditunaikan balik. Dan mencintai ia akan meninggalkan berbuat dosa. Kemudian dia ada keinginan, ada kemahuan, azam untuk tidak buat lagi dosa itu.
Semua ni kesang daripada penyesalan tadi itulah. Jadi menggerakkan dia untuk meninggalkan, untuk bertaubat, untuk qada balik apa-apa yang tertinggal sebelum ni, meninggalkan, kemudian ditinggal dosa yang telah dibuat tadi tu, yang dia nak taubat daripadanya tu, kemudian dia azam untuk tidak mengulangi lagi. Itu kesang dibagi. Meninggalkan berbuat dosa yang lagi akan datang. Yang akan datang itu selama-lamanya. Dia berazam untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia buat pula mana? Macam kita jelaskan dululah. Pada waktu dia ada kesedaran tu, memang begitulah azam dia. Tak mau buat dah. Tapi kadang manusia ni seperti yang kita jelaskan, martabat nafsu manusia ni tak sama. Ada orang masa dia sedar memang bulat lah kesedaran dia tu. Tapi oleh kerana maqam nafsu di ammarah lawamah, kadang-kadang dia padang balik kesedaran tu, dia mari pengaruh nafsu balik. Maka sebab itulah berlakunya berulang kali taubat ni dah tidak salah. Dan jangan kita jadikan pengulangan taubat orang tu baru hak sebelum tu dak sah, dak pakai. Jangan baca kot tu. Tu salah bacaan. Kerana bila sesuatu taubat tu cukup syarat dia ada hak ni sesat. Pengulangan tu hal lain. Itu kerana pengaruh nafsu tak ada diri manusia. Masih dia sedar ada penyesalan ini, kemudian dia tinggalkan, dia azam tu tak buat, dan dia sempurna selesaikan apa yang berkait itu, sesalah taubat dia tu. Tapi oleh kerana maqam nafsu manusia ni, terutamanya ammarah lawamah ni, dia turun naik tadi tu, kadang-kadang penyesalan dia tu dia sejuk atau dia hilang. Masa tu pengaruh nafsu dia akan menguasai balik, mungkin dia akan terbuat balik, mungkin sampai tak disedar balik sebab semula lepas tu. Jadi apabila sesuatu taubat itu dilakukan dengan penuh persyaratan dia ni, maka sah masa tu. Dan pengulangan yang berlaku lepas tu tidak membatalkan taubat yang lepas tu. Baik, dan apabila hasil yang ketiga perkara itu, tiga perkara, yakni ilmu dan hal dan fi'il, amal, ada tiga. Bermula dengan ilmu, pengetahuan tentang kemudaratan dosa, membawa kepada hal, penyesalan, kemudian bawa kepada amal, yakni dia tinggalkan dosa, dia azam untuk dia buat lagi, kemudian dia cover balik apa yang kurang-kurang tu. Itu perbuatannya. Berarti sudah lengkap tiga perkara. Ada bahagian ilmu, bahagian hal, dan bahagian fi'il, yakni perbuatan. Hasillah hakikat taubat yang sebenarnya. Berarti tercapailah hakikat taubat. Kalau cukup syarat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali akan hakikat taubat itu dengan katanya. Jadi Syekh Abdul Somad ni dia mendatangkan kata-kata Imam Ghazali, iaitu fattaubatu tarku zambi fil hali wal azmu ala alla ya'uda wa talafi ma madha. Wa qad qala alaihi salatu wassalam an-nadamu taubatun idhin nadamu yakunu ba'dal ilmi alladhi zakarna. Artinya, maka hakikat taubat itu meninggalkan dosa pada ketika itu. Maksudnya dia tinggalkan dosa yang telah dibuat tu, yang dia nak taubat daripadanya, ditinggalkan. Yang ini meninggalkan maksiat yang dikerjakan pada ketika itu. Dia tu tinggal. Maksudnya bila dia buat satu kesalahan dan dosa, dia nak taubat dosa tu, dia kena tinggal perbuatan tu. Dan mencinta ia, yakni berkeinginan ia bahawa tiada sekali-kali kembali ia berkehendak mengerjakan maksiat yang lagi akan datang itu. Kemudian dia ada azam. Azam apa? Tak mau buat dah. Dan kalau orang ada penyesalan, dia adalah azam ni pada waktu kesedaran dia ada tu. Yang lagi akan datang itu, mendapatkan ia akan barang yang telah ditinggalkan pada masa yang telah lalu. Kemudian apa-apa kewajipan yang lepas-lepas tu, dia tunaikan balik. Dan benda ni tak berkaitlah dengan dosa yang dibuat tu, tapi tuntutan daripada taubat dia tu, kesedaran dia tu, mana-mana hak yang kewajipan yang tidak tertunai sebelum tu, dia kena sempurnakan menurut qada kemampuan lah.
yang boleh dilakukan. Ada juga nanti kita akan tengok dalam kitab Imam Ghazali mendetailkan perkara ini dalam kitab Minhajul Abidin tu. Sekiranya nanti mungkin dalam ni pun ada juga disebut sikit. Ni hak asah kalau satu dosa tu. Sekiranya satu kesalahan tu melibatkan hak manusia, dia ada syarat tambahan. Itu kena ada perincian banyak. Pada syarat-syarat yang melibatkan hak orang ni, dia ada perincian. Jadi perincian tu kita kena detailkan sikit, sebab kalau kita kurang faham tu, kadang kita buntu untuk selesai masalah tu. Nanti kita akan tengok. Daripada sembahyang, yakni seperti solat yang ditinggalkan sebelum itu dan lainnya, dan kewajipan-kewajipan lainlah, dia tunaikan sebagai tuntutan taubatnya. Dan sungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an-nadamu taubah, yakni bermula menyesal akan dirinya daripada maksiat itu, iaitu taubat. Nabi sebut saja, an-nadamu taubah, menyesal itu adalah taubat. Sebab itu sekalipun Asy'arani merujuk kepada dalil ini untuk disebut sebagai syarat taubat itu satu saja, tapi tak kata sekadar itu saja, tapi dia kata dilihat kepada punca dia. Bila menyesal ni lah membawa kepada perbuatan-perbuatan tadi tu. Dan menyesal ni goleknya bagi daripada pengetahuan. Jadi secara tak langsung, apa yang disebut oleh Syekh ni sebenarnya dia lebih kurang aja apa yang disebut oleh Ghazali. Cuma dia sebut atas ibu dia tu. Ghazali memperincikan menyesal, bagi mana menyesal? Ada pengetahuan dulu. Daripada menyesal, apa kesan dia? Jadi yang Ghazali sebut belaka tu. Sebut. Baik. Jadi bila kita dengar riwayat ni, sebenarnya ada membantu kita lah. Hari ni dalam memahami dalil-dalil ni kadang-kadang banyak kecelaruan. Saya terpaksa sebut semua benda ni, kita takut benda ni kau melarat, lagi kau jadi masalah, jadi penuh habis masyarakat kita lagi. Iaitu masalah kita mengaji, belajar dalil bagus. Bukan tak bagus, memang molek. Orang yang mengaji ilmu kemudian sampai tahap bukan sekadar dia mengaji sampai ke tahap mana dalilnya. Dalil sesuatu bagus, bukan tak bagus, memang molek. Tapi yang kurang bagusnya, watak setengah tu yang dia berasa dia alim, lalu dia pakai modal dia, kalau dalil gitu-gitulah, tanpa melihat kepada pandangan yang alim ulama kita juga dalam memahami dalil. Itu masalah besar lagi. Jadi masalah besar, percayalah. Ni antaranya ni lah. Bila dia pakai buah ni saja ni, dia ada benda lain lagi. Hadis-hadis yang semacam ni banyak lagi. Contoh yang saya berikan dulu, bab orang pergi haji. Nabi sebut al-hajju Arafah. Haji tu Arafah, yang ni wukuf di Arafah. Jadi zuhir hadis tu, haji tu pergi Arafah wukuf. Jadi orang pergi haji sehari sebelum Arafah, esok balik lalu sah haji dia tu. Kalau pakai buah tu dah banyak habis duduk sana berbulan-bulan. Rekah kerja, pitih pun kurang habis. Nak bakar. Dah sebab apa gitu? Dah Nabi sebut gitu. Buah tu Nabi sebut gitu tu. Ni kena faham. Sebab tu alim ulama kita ni dia ada jasa besar dia dalam memahami dalil yang banyak ni. Jadi kalau kita pakai modal dalil kata gitu-gitulah, ni penyakit yang akan timbul. Banyak benda lagi, akhir sekali akan jadi celaru habis. Sebab itu kerja alim ulama. Kita ni banyak menerima je apa yang sudah diproses alim ulama kita. Kecuali kita ni alim sampai tak mujtahid, okeylah. Ni kau nak kata mujtahid, tak mujtahid, tak tahu nak kata kelas mana. Tapi langkahnya itu macam mujtahid besar. Sehingga imam-imam yang sudah diiktiraf oleh ulama itu macam kita tahu dan tahu siapa lah, baru ni isu timbul. Membabitkan Imam Abu Hanifah. Begitulah begini. Padahal dalam sejarah kesarjanaan agama ni, umat Islam ni sudah mengiktiraf itu antara 4 mazhab besar. Diperakukan oleh ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, awal sekali Imam Abu Hanifah, antara awal antara yang kita tengok turutan ke Abu Hanifah dah awal sekali, Imam Malik, kemudian Imam
Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang aku dah tentang keilmuan. Ini mari hok jadi kata pula gini. Ni dak kena. Kalau kita tak mujtahid, kita tak mau kata apa. Padanglah belawang tu. Ni kita ni nak kata pun susah. Payah katakan ni bahasa hati dia orang pula. Tapi lagak tu. Ni nak buat benda-benda gini. Yang jadi bunuh orang kita ni. Dan memawai dalil. Akhir sekali kali orang pergi haji yang Arafah saja. Dan sebab apa? Hadis Nabi kata gitu. Kata apa? Tengok ada sungguh dalam hadis. Ada sungguh. Mana ada buta apa? Menyesat apa ni Allah hajju Arafah. Memang ada sungguh begitu. Dah saya pakai hadis Nabi. Kata apa? Ni penyakit timbul. Inilah cara faham. Minta maaf saya hari ni saya beranilah sebut terang-terang biarlah nampak berlebihan sangat. Inilah cara berfikir salafi wahabi. Cara berfikir dia. Dia tak ada manhaj, tak ada kaedah. Nabi kata kita begitulah. Itulah timbul akhir sekali Tuhan duduk situ duduk sini, Tuhan ada kangang kaki dan sebagainya. Ini yang punca dia. Kalau law ni tengoklah orang kita lagi bertuhankan Tuhan tu duduk dekat dengan corang lanjut. Gitulah lebih kurang. Cuma waktu depan mata, ni duduk dalam kepala. Lebih kurang lah lagi. Menghala ke situ. Baik. Selingang tu dah selingang. Kita kena peringat sama benda ini. Itu qada yang mampu kita buat. Qada yang kita mampu buat. Lebih dari tu kita tak ada apalah. Iaitu taubat kerana menyesal itu. Baik. Iaitu taubat kerana menyesal itu adalah ia kemudian daripada ilmu. Dari segi huraian. Kenapa mari penyesalan tu? Mari nyesal tak mari gitu je. Mesti ada mukadimah dia tu. Maka mukadimahnya itulah iaitu ilmu tentang kemudaratan dosa, keburukan dosa, akibat dia, yang akan kita tanggung dan hubungan kita dengan Allah. Kita faham benda tu, kita tahu, jeliga molek, kita renung balik. Ilmu itulah yang akan membawa penyesalan. Yakni kemudian daripada mengetahui akan bahawasanya maksiat yang jadi dengan dia dosa itu, iaitu sangat memberi mudarat akan agamanya. Setelah dia tahu perkara ni, sebenarnya kita tahu belakang dah benda ni. Cuma pengetahuan kita tu kadang tak cukup kuat untuk menimbulkan kesedaran. Maka dia perlu kepada proses lain. Proses itulah yang saya sebut tadi tu sebagai muhasabah, renungan. Semua tu dia akan balik kepada satu je, iaitu zikir. Cabang daripada zikir. Ingat. Mengingati. Ingat. Cuma ingat sekarang pecahan ingat tu banyaklah. Antara ingat kepada dosa-dosa yang kita buat tu, akibat buruk dia, kita ingat benda tu. Tapi kuncinya ingat tu bahasa Arab sebut zikir. Itu yang disebut sebagai zikir. Jadi kalau orang yang mengaji tasawuf, dia akan tahu benda ni. Dia akan tahu kedudukan zikir ni dalam mencapai maksud-maksud ni. Bagi orang yang tak mengaji ni, yang anggap zikir tu benda yang sunat-sunat je lah. Bahkan kalau orang terlibat dengan zikir, dia anggap macam-macam lah. Itu bagi orang yang tak mengaji ilmu ni. Sangat memberi mudarat akan agamanya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi mudaratnya itu dunia pun ada, akhirat pun ada. Dan lagi dosa itu mendendengi antaranya dan antara Tuhannya. Selain daripada mudarat tadi tu, dosa juga menjadi sebab seseorang itu terhalang daripada Allah, semakin jauh daripada Allah. Yang iaitu kekasihnya, yakni kita sebagai orang Muslim ni nak tak nak, atas keyakinan kita tu sebenarnya Allah Ta'ala tu memanglah yang kita kasihi, yang kita kasih. Cuma kekuatan perasaan kasih tu tak sama. Setiap orang yang beriman mesti dia ada makna kasih kepada Allah.
Sebab apa? Kasih ni maksudnya tautang hati tu, pautang hati kepada Allah. Mana-mana orang beriman tetap ada kasih. Cuma kadar kasih tu tak sama. Kita dengan orang ni mungkin lemah lah. Orang-orang yang jenis orang solihin, orang aulia tu kekuatan kasih tu memang kuat lah, tinggi lah. Itu beza kita. Tapi tetap ada kasih. Jadi di sini dinyatakan bahawa pengetahuan tadilah yang menyedarkan kita bahawa kalau dosa inilah yang akan mendendeng antara seseorang dengan yang dikasihinya. Yang antara seorang Muslim dengan Tuhan yang dikasihi. Jadi dosa itu akan menghalang dan menjauhkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka apabila mengetahui akan yang demikian itu, apabila seseorang ni tahu benda ni, tahu perkara ni, nescaya jadi menyesal akan dirinya. Dia akan sesalah terhadap dirinya. Dia akan sesal, dia tahu. Menyesal akan dirinya daripada perbuat maksiat. Jadi dosa-dosa ni sebenarnya banyaklah. Pengetahuan tentang dosa ni kita kena tahu banyak. Dan kemudaratan dia tu pun kena mengaji tu sebagai sesuatu yang melengkapkan pengetahuan tadi tu. Tapi pengetahuan tu kalau kita tengok tak mudah jugalah dari segi pengajiannya tu. Baik, dan adalah menyesal itu melazimkan ia akan meninggalkan maksiat. Jadi bila timbul penyesalan, maka kesan dia tu dia akan meninggalkan maksiat pada waktu timbulnya penyesalan tu. Cuma penyesalan ni dia bertaraf hal. Apa maksud hal? Ulama tasawuf kata dinamakan benda ni sebagai hal li tahawuli. Kerana dia berubah sama, sekali timbul, sekali tenggelam, sekali ada, sekali tak ada. Pada waktu dia timbul, dia menyesal, dia akan taubatlah. Tapi pada waktu dia tak ada, pada waktu tu hilang penyesalan, kemungkinan masa tu dia akan buat balik. Tapi pada waktu dia taubat dengan menyesal tu sah masa tu. Maka yang lain tu cerita lain. Dan mencita-cita ia akan meninggalkan akan dia. Kemudian dia pula berazam. Bila dia menyesal ni, bukan saja dia tinggal masa tu, dia pun azam tak mau buat. Kita pernah jumpa ramai orang macam gini. Dia masa dia sedar kita nampak lah, kita rasa memang betul dia dapat. Tapi dah lama dia mari angin lain pula. Tapi jangan kita buruk sangka lah. Maksudnya hak lepas muda taubat menawak. Jangan kata dia menawak taubat. Mungkin disebabkan kena berulang kali ni. Saudara-saudara, minggu depan buat pula, bulan depan buat pula. Akhir kali, acak kali ingat kita buat ukur orang, mula menawak je, taubat muda betul. Jangan kata macam tu. Kita ada betul. Dari segi tu jangan kata macam tu. Cuma kita nak berhati-hati tu cerita lain. Tapi jangan kata bahasa taubat tu tidak betul taubat dia tu. Sebab kemungkinan masa tu dia datang ke penyesalan dia tu. Betul penyesalan dia. Dia hilang, memang itu dinamakan hal tu sebab memang itu sifat dia. Mari dan datang dan pergi. Bila dia kukuh betul baru panggil maqam. Baru betul kau menjadi maqam. Keinginan itu dah jadi kuat dan stabil untuk meninggalkan keburukan. Dah jadi teguh. Itu hal itu sudah dinamakan maqam. Dan tiada sekali-kali mahu berbuat yang demikian itu. Jadi dia ada berazam pula untuk tak mau buat lagi dah. Apa yang telah perbuatan salah yang telah dilakukan sebelum ini. Demikianlah hakikat taubat yang disebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali. Inilah hakikat taubat yang disebut oleh Imam Ghazali. Mana pula dengan orang yang pergi jumpa orang alim atas tujuan nak bertaubat tu? Mana? Boleh ke tak? Salah ke tak? Jadi asas kepada taubat 3 perkara tadi tu. Iaitu kalau tengok sudut Ghazali dia pecah 3, ada ilmu, ada hal, ada fi'il, perbuatan. Kalau kita perincikan dari sudut lain, iaitu dia meninggalkan perbuatan salah dia tu, dia berazam untuk dia menyesal,
dia meninggalkan perbuatan salah dia tu, dan dia berazam untuk tidak mengulanginya. Cukup syarat dia. Jadi timbul isu, dulu pernah sekali ada satu seminar lah, berlaku, tiba-tiba ada seorang mu'allaf yang sebelum tu background dia agama Kristian. Jadi seminar tu mungkin membahaskan tentang tentang ajaran ahli tasawuf, iaitu seseorang yang nak bertaubat, dia pergi ambil menemui orang alim guru dan minta dia tolong doa lah supaya dia ni betul taubatnya, diterima taubatnya dan sebagainya. Jadi dia tanya, dia kata, nampak macam sama dengan agama dia dulu, kata. Sama macam agama dia dulu, macam mana ni? Jadi rupanya ada kemiripan tapi tidak sama. Kemiripannya dari segi mana? Dalam dogma ataupun ajaran agama Kristian ni, dia ada satu perkara yang mana padri itu sendiri boleh memberi pengampunan. Padri itu sendiri boleh beri pengampunan. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan ni, dia pergi jumpa padri itu, kemudian dia beritahu, dia cerita habis kesalahan-kesalahan dia tu. Dia cerita kesalahan dia tu, kemudian padri itu beri pengampunan dia, selesai. Jadi ada beberapa kemiripan dengan apa yang ada dalam tasawuf. Apa benda kemiripannya tu? Dan tasawuf, iaitu ini bukan termasuk syarat taubat, tapi sebagai pelengkap ataupun sebagai sesuatu yang boleh menguatkan lagi taubat. Iaitu dia pergi jumpa oleh ulama, kemudian dia beritahu, dia menceritakan keadaan-keadaan yang dirasa sesuai untuk diceritakan, untuk mendapat panduan macam mana nak sesat. Tapi pergi jumpa tu nampak macam serupa lah. Ni pergi dalam keadaan hak tukang ni memang dalam padri ni memang boleh beri pengampunan. Hak ni tak, pergi untuk dapat jalan penyelesaian. Dia terlibat dengan kesalahan dan sebagainya, dia pergi jumpa orang alim. Pertama sekali, dia nak dapat pedoman ilmu, macam mana dia nak selesaikan masalah dia nak taubat dan sebagainya. Yang kedua, nak minta doa daripada orang alim ni supaya tolong doa ke dia, supaya kekal dalam taubatnya tu, supaya taubatnya diterima oleh Allah. Itu berlaku dalam tasawuf. Jadi proses ni dijumpa orang alim untuk dapatkan pedoman ni, dan juga untuk mendapatkan doa dan sebagainya, tidak salah. Bahkan itulah tradisi. Kalau kita faham dalam Al-Quran, itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam Al-Quran disebut, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sekiranya mereka ini menzalimi diri mereka ni datang kepada Muhammad, datang jumpa kamu, datang jumpa Nabi, mereka menzalimi diri mereka ni, buat salah lah, buat dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu ya Rasulullah, fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, mereka minta taubat, minta ampunan daripada Allah, dan Rasul pun juga tolong beristighfar, tolong berdoa untuk mereka ni. Itu tujuan dia. Jadi ini adalah tradisi para sahabat. Padahal taubat kita ni tak berhajat kepada orang pun, direct dengan Allah Ta'ala pun boleh, tak ada masalah. Cuma bahawa kalau kita pergi mendapat pedoman dari orang alim, minta doa dia untuk tujuan taubat, tidak salah. Tidak salah sekalipun, tapi dia bukanlah semestinya syarat. Saya nak kabarnya bahawa sekiranya benda ni berlaku, janganlah kata benda tu salah atau disamakan dengan apa yang berlaku dalam agama Kristian pula. Beza, jauh beza. Hal ni datang sekadar untuk mendapat pedoman, kaedah macam mana, apa yang patut dia buat, mungkin tidak tahu. Kemudian selain itu minta doa, berkat. Benda macam ni dilakukan oleh sahabat, bukan saja pada masa hidup, bahkan ketika sahabat meninggal pun dilakukan lagi. Al-Imam Al-Qurtubi disebut kisah, iaitu tentang seorang Arab ni, bila dia datang ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia 3 hari dah, sudah sudah dimakamkan. Jadi akhir kali dia pergi kubur pula. Dia kubur Nabi. Dan dibaca ayat yang saya bacakan tadi tu, ja'uka, orang ni mari nak jumpa Nabi, tujuan tadilah
nak betulkan kesilapan dia, nak dapat nasihat Nabi, dapat doa Nabi. Tapi Nabi meninggal dah. Tapi pergi kubur Nabi. Dia kubur Nabi dan dia berbicara dengan Nabi yang sudah meninggal dunia itu. Sebab apa? Kerana mereka faham bahawa perkara itu banyak benda lah. Tengah ni panjang. Ini kisah ni panjang. Tapi nak beritahu kesimpulan mudahnya, sahabat ni pergi kubur Nabi, berbicara dengan Nabi, kabur aku mari, kerana berdasarkan tuntutan ayat ini, maka di riwayat menyebut dia dengar dia dengar suara yang sebagai respon terhadap apa yang dia buat tu. Ada riwayat yang lain dan berkait dengan kisah orang lain lagi, melibatkan seorang tokoh Imam Utbi nama dia. Dia pergi ke kubur Nabi tu dan orang Arab tu mari, masa tu dia ada kubur Nabi tu. Jadi masa dia lepas daripada tu dia rasa macam ngantuk sikit. Masa ngantuk tu dia berjumpa dengan Nabi dalam tidur dia. Nabi beritahu dia supaya pergi cari balik orang Arab tadi tu, orang mari nak taubat, mari kubur dia tu, dan beritahu kepada dia bahawa mustajab benda tu. Jadi saya nak ceritanya, nak kabarnya bahawa tradisi sahabat ni melakukan ini dan tidak salah. Tapi walaupun begitu, dia bukanlah menjadi syarat kepada taubat. Cuma sahabat dulu mengambil keberkatan Nabi tadi tu, supaya azam dia untuk taubat kuat, supaya taubat dia diterima oleh Allah, supaya dia istiqamah. Itu je. Adapun hal-hal lain tu nanti kita jelaskan baliklah. Oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita bertisahkan ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.